Okay. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Bicara Fundamental episod yang ke-131 bersama dengan panel tetap kita Cikgu Yun CTC dan saya Boboy CTC sebagai hos anda. Bagi mereka yang baru saja mengetahui tentang CTC FM, kami menyediakan konten-konten education, analisa ataupun news forex secara percuma yang disediakan di platform-platform kami seperti Facebook, YouTube dan lain-lain. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tahu, segmen Bicara Fundamental merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut fundamental yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Yun CTC. Kepada mereka yang berminat untuk menonton episod-episod Bicara Fundamental yang lepas, bolehlah pergi ke YouTube channel kami. Hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM di mana kita menyediakan playlist khas untuk kesemua segmen-segmen kami yang telah pun ke udara pada masa yang lalu. Macam tu. Jadi sekarang episod 131. So, tuan-tuan nak tengok episod 1 sehingga yang terkini, bolehlah pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM. Seperti biasa, di kesempatan ini kami ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM, MKN dan kerajaan bagi kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, insya-Allah. Especially kita menghampiri Hari Raya Aidilfitri ini, eloklah sekali lagi kita mengingatkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita agar tidak melanggar peraturan penjarakan sosial. Okey. Kami di sini ada satu notis daripada pihak pengurusan dan operasi CTC-FM di mana kita akan bercuti untuk 1 minggu, iaitu minggu hadapan sempena Hari Raya Aidilfitri. Maka maksudnya di sini minggu depan kita tidak akan bersiaran, tiada Bicara Fundamental dan juga segmen-segmen lain, dan kita akan kembali ke udara pada 1 hari bulan Jun 2020 untuk segmen Tanya Dr. Forex. Dan surprise, DJ Paksu akan buat comeback. So 1 hari bulan kita akan ke udara dari konti CTC FM di Cyberjaya. Jadi hari ini, malam ini merupakan segmen terakhir untuk segmen Education Forex kita yang akan yang kita buat live from home. Maksudnya mulai 1 hari bulan Jun kita akan ke udara dari konti CTC FM bersama dengan DJ Paksu. Pada mereka yang rindu DJ Paksu, don't worry, 1 hari bulan ni kita akan bersama dengan Paksu semula. Okey. Seperti biasa, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan sebarang soalan ataupun request pair yang ingin Cikgu Yun tengokkan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Tapi make sure sebelum itu anda telah pun like page CTC FM, like video ini dan juga share supaya lebih ramai lagi dapat meraih manfaat daripada perkongsian ilmu bersama Cikgu Yun pada malam ini. Sebelum saya menyerahkan segmen ini kepada Cikgu Yun, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di kotak hitam di sebelah sini, sebelah sini ada satu kotak hitam tu, kami menyediakan pautan ke platform social media kami seperti Twitter, Instagram dan Telegram. Make sure tuan-tuan dan puan-puan follow untuk lebih banyak update dan news daripada CTC FM. Jadi tanpa buang masa, apa khabar Cikgu Yun? Alhamdulillah sihat boy. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sebagai mukadimah, mungkin kita nak sembang sedikit tentang perkara-perkara yang berlaku di tempat cikgu. Okey, kita tahu setiap minggu kita update sikit kan situasi semasa kan. 5 minit macam tu lah. PKPB masih lagi berjalan, rentas negeri masih lagi telah dikuatkuasakan sepenuhnya. Di peringkat kami telah mula mengadakan rondaan-rondaan daripada satu rumah ke satu rumah melalui pihak IPD. Dan juga cuma pihak tentera belum saja dikerahkan. Pihak IPD Kuala Langat ataupun Ibu Pejabat Daerah Polis sudah bermula hari ini, tak silap saya, peringkat demi peringkat bagi melihat susul-susul laluan kawasan-kawasan yang diletakkan sebagai crowded, supaya terus memberikan satu disiplin
ya, kepada pengguna-pengguna, juga kepada penduduk agar kerap mematuhi PKP bersyarat yang ditentukan. Dalam pada masa yang sama, lalu lintas di sini agak sendat, seolah-olah kita kembali seperti normal. Dan beberapa ketika ini juga kerap diadakan operasi-operasi pematuhan syarat, di mana penguatkuasa daripada pihak PBT, dari pihak IPD, dari pihak tentera, dari pihak KKM, juga daripada pihak JPAM, dari pihak penguatkuasa tempatan bekerjasama terus memantau daripada satu sektor ke satu sektor, terutama sektor perniagaan, sektor premis, yang mana berpremis dibenarkan berniaga dengan penjarakan yang ketat. Tetapi mereka yang berniaga secara terbuka, seperti contoh yang guna kanopi, kan, yang guna lebihan-lebihan kawasan, pinggiran-pinggiran laluan, itu semua masih lagi tidak dibenarkan. Dan jika didapati masih lagi mengamalkan cara begitu, even though mereka menggunakan khidmat seperti Foodpanda sekalipun dengan alasan cash and carry ataupun delivery by order, bungkus, tetap dikenakan tindakan. RM1,000 tu, jangan main. RM1,000 satu kali compound, 2 kali 2,000, 3 kali 3,000, 4 kali 4,000. Ambil kau ubat. Jadi agak sedikit terkesan ya, bila mereka-mereka yang berniaga secara kecil-kecilan ini untuk survive sebenarnya. Tapi itulah hakikat yang berlaku sekarang. Dari segi lalu lintas, pihak trafik juga semakin kerap dah sekarang ni, boleh dikatakan setiap jam melakukan rondaan dan sekatan-sekatan jalan raya bagi memastikan aliran-aliran lancar, dan juga berikan satu notice reminder kepada mereka yang masih lagi gagal mematuhi perundangan yang ditetapkan. Untuk kategori kesihatan di kawasan ini, setakat ini alhamdulillah kami adalah daerah pertama dalam negeri Selangor dalam green zone, iaitu daerah yang selamat, alhamdulillah, terkeluar daripada kumpulan zon kuning dan zon hijau. Dan alhamdulillah juga kita dibenarkan untuk keluar daerah dalam situasi-situasi tertentu. Dan insyaAllah jika tidak ada masalah selepas raya, saya akan kembali ke konti. Ya, itu yang kita mahu. InsyaAllah kita boleh berikan live stream yang lebih berkualiti dari konti dengan equipment dan internet connection yang stable. Jadi saya juga ingin memberikan shout out kepada sponsor segmen kita seperti biasa, XM. Ya, ada sebab mengapa lebih 25 juta pengguna memilih XM sebagai broker pilihan mereka. XM menyediakan lebih daripada 1,000 instrumen dagangan untuk digunakan oleh para pelanggan XM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuka akaun bersama XM, bolehlah tekan link di description ataupun pergi ke xm.com. Okey, baiklah, di komen kita telah pun disertai oleh rakan-rakan kita. Kita ada saudara Mohsin Syaib, katanya salam Boboy and Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Fitri Hakim, salam Cikgu Yun Boboy. Waalaikumsalam. Kita ada Amirul Mat Isa dan kita juga ada bos Muhammad Rizal Abdul Latif dan juga Cikgu Fahmi. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk share segmen ini untuk kita berkongsi manfaat dengan lebih ramai lagi orang di luar sana. Okay, Cikgu, tanpa membuang masa, eloklah kita terus ke agenda kita pada malam ini, Cikgu. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CC.FM di luar sana. Dan tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat, marilah ya. Lazimnya kita panjang-panjangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Allah SWT. Hari ini kita masuk ke 27 Ramadan di sebelah siangnya, dan malamnya ini kita mencecah kepada 28 Ramadan. Alhamdulillah. Kita dah sampai kepada penghujung 10 malam terakhir, ya. Malam berkah, ya, malam ampunan, malam Lailatul Qadar yang menjadi sasaran pada semua muslimin muslimat yang menghayati 10 malam terakhir. Mudah-mudahan diri saya juga tuan-tuan semua pendengar-pendengar serta mereka yang melayari gadget-gadget TV CC.FM yang berpuasa, insya-Allah ya, mudah-mudahan kita bertemu dan kita menerima hebatnya Lailatul Qadar dalam hidup kita.
pada tahun ini. Alhamdulillah. Baik, 20 Mai. Mai 2020. Sekejap saja kita dah menghampiri penghujung Mei dan kita tengok market agak wow. Agak wow? Saya melihat beberapa bentuk senario di sini tentang satu isu pandemik, satu lagi isu tentang kedudukan indeks dan pandemik. Pandemik masih dalam keadaan yang boleh dikatakan stagnan. Setakat ini stagnancy pada saya. Dan dari segi indeks pula dia dalam keadaan yang falling ataupun jatuh. Istilah jatuh falling ini saya melihat lebih kepada situasi polisi monetary yang central bank sekarang ini semakin ketara, puratanya ketara, memberi satu gambaran, satu fokus yang agak jelas. Jadi ini memberi petunjuk dan memberi sedikit rangsangan kepada kita as an investor, as an traders untuk melihat pilihan kaunter yang terbaik. Sebagai contoh, jika tak silap saya semalam atau lewat awal semalam, bukan malam ya, maksudnya lewat semalam tu semalam siang, lewat awal pagi sebelah siang. Saya masih ingat semasa RBNZ, Governor O ada menyatakan bahawa kekuatan RBNZ sekarang ini adalah mereka tidak melihat lagi situasi untuk negative rate interest. So, so ini memberi satu sentimen yang kuat daripada pihak RBNZ bahawa central bank mereka, bank pusat mereka tidak memandang ataupun belum sampai ke tahap untuk memotong rate pusat mereka ke tahap negatif seperti mana yang dilakukan oleh BOJ dan juga berkemungkinannya Euro Central Bank ataupun ECB. Jadi ini memberi satu kekuatan kepada investor setelah digesting. Saya melihat bahawa ini akan memberi demand kepada NZD ataupun the commodities section, dan juga AUD sendiri akan juga terkesan. So jika dilihat ini, kalau kita dah nampak satu view, dia tidak berminat ke arah negative rate, ini bermakna central bank kekal dan move forward dengan apa yang ada. So kalau kita lihat daripada segi bentuk central bank ini, jelas bahawa NZD adalah kumpulan yang antara yang terkuat bersama dengan CAD dan juga AUD. AUD mostly the king lah sekarang ni. So ketiga, seperti biasa minta tutup dulu muka saya di skrin. Alamak, baru nak jadikan popular dah kena tutup. Cak. Okey, I tutup. Boleh? Alright. Okay, so bila kumpulan ini dah jelas mengatakan we are the strongest central bank in the world at this moment. So, pada saya sendiri, honestly saya beritahu, I will buy NZD. Okay. Saya akan beli NZD ni. So, jika mereka yang melihat counter NZD, saya tak ada counter NZD. Saya, kalau siapa nanti kat luar sana boleh tengok. Cuba tengok NZD atau AUD, dia akan ascending. Dia mesti akan meningkat. Sebab ini memberi satu warranty kepada kita bahawa central bank dalam keadaan yang positive view untuk support NZD. So secara tak langsung NZD akan dibeli, dan jika dia against the dollar akan mengalami kejatuhan. Dan jika dia against the JPY akan jatuh. Jika dia against the CAD akan jatuh. Okay. So contoh begitu itu jelas. So kat sini kita dah nampak we must buy New Zealand dollars dan juga Aussie dollars sebab commodities. So barulah nanti tuan-tuan kembali pula kepada carta MT4 masing-masing. Betul ke kita kena buy? Adakah dia akan meningkat? Cuba cek dia meningkat ke tidak. Nanti akan nampak. So dapat kefahaman yang itu, automatically kita boleh membantu diri kita untuk membuat keputusan yang tidak ragu-ragu. Kita buy lah untuk satu hari, at least 24 hours from the start. Mr. O bagi sign yang clean and clear bahawa New Zealand dollars belum dalam keadaan ingin cut sebarang bentuk rate. Malah mereka akan terus move forward, solid and clean. Okay tuan-tuan itu yang menariknya kat situ. Dan kita kembali kepada kita punya data berkala. 18 hari Senin. Kalau tengok kalender kuda saya pun samalah 18. Senin juga. Ada kat tepi dinding.
Kalau tengok kalender meja saya, wah macam-macam colour. Biru ada, purple ada, merah ada, orange ada. Banyak sangat ada cuti kot bulan ni. Dan kita bawa hingga kepada 22 Mei, iaitu ini adalah 29 Ramadan. Dan hari Sabtunya 30. Di sini Ahadnya kita raya. InsyaAllah raya. Cheers. Alhamdulillah. Amin. Okey, testimoni daripada Jeremy Powell. Dia ada menyatakan tentang situasi kedudukan polisi Amerika. Dan saya hanya melihat it's not a big deal sekarang ini tentang Amerika. Apa yang saya lebih fokus adalah pada ini sebenarnya, daripada yang ini. Kita pergi kepada bulan Jun sekejap ya. Kita skip sekejap ke bulan Jun. Cuba tengok tarikh di antara 9 hari bulan. OPEC meeting 10 hari bulan. Apa ada 10 hari bulan? G7 meeting. Okey, apa ada 9 hari bulan? 8 hari bulan lah, 9 hari bulan. Tak ada meeting langsung. Lah, sabar je lah. Silap. 11 hari bulan. Ke depan sikit. 9, 10, 11. Okey, ini yang saya lebih fokus. Projection economic ni. 11 hari bulan Jun. Kita ada FOMC statement dan kita ada fund rates. Belum ada sebarang bentuk forecast yang muncul. Tetapi ini akan memberi satu movement yang cukup kuat kepada American dollar. Although saya melihat tidak ada sebarang bentuk perubahan dasar yang besar terhadap dolar, namun kita menantikan 2.30 pagi nanti dalam FOMC press conference. Okey, saya skip untuk tempoh 2 minggu ke depan ya. Seminggu kita cuti, minggu depan kita masuk konti 1 hari bulan. Jadi kita prepare dan 11 nanti kita akan fokus for the next weeks-nya nanti untuk melihat projection dan conference FOMC. Inilah yang saya tunggu. At this moment saya masih melihat tidak ada sebarang bentuk wow factor terhadap dolar. Tak ada wow lagi. That's why kita perlu tunggu dia selesai baru kita nampak movement seterusnya. Okey, kita kembali semula kepada kalender kita. Okey, ini Jeremy Powell, and then kita ada 19 Mei kita ada pound sterling untuk count change bagi claimant. Ini agak sedikit tidak menarik dia meningkat 856,000 ni banyak sepatutnya dia menyusut sebab ini adalah bentuk-bentuk sebentar ni tuan-tuan dan puan-puan, kita lost connection sebentar. Harapkan semua dapat stay tune. Okay, tak apa, kita take 5. Kita layan dulu lagu daripada tu 7 hello. Ya. Hello. Okay, hello. Tadi ada putus sebentar. Oh, okey. Sekarang dah okey? Sekarang dah okey. Maklumlah bang, kita ni kat tepi jalan. Tok boleh tengok kita punya connection dekat kita punya Anydesk. Tok. Okay, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kita ini adalah segmen terakhir kita live from home. InsyaAllah lepas ni kita kembali ke konti, kita akan dapat berikan yang lebih terbaik. Yalah. Atuk boleh tengok dekat ini dah, okay? Alright. Okay. Alright, Tok boleh teruskan. Oh, okay. And then kita untuk testimoni ataupun Jeremy Powell ni apa yang dia kerap dia akan keluar pada minggu ini, kita ada 1, 2 dan kita ada 3 kali seminggu. So ini akan memberi rangsangan kepada dolar, kenapa dolar dalam perlu keadaan yang mungkin meningkat ataupun menurun. Kita perlu lihat digest apa yang dibincangkan. And then situasi seterusnya kita melihat bahawa adakah dolar dalam keadaan yang ascending atau descending. So tuan-tuan, bila situasi sebegini, kita kena melihat kekuatan dolar di saat ini, di saat ini. Adakah ini main peranan ataupun tidak. So oleh yang demikian, saya kerap memberi panduan, cuba lihat situasi indeks dolar itu di mana. Indeks dolar di mana. Dan contoh sebegini beritahu. Ini USD index bagi American dollar.
yang sekarang sedang beraksi. Jika kita besarkan sedikit sebegini, kita nampak berlaku kejatuhan terhadap dolar indeks. So ini memberi petanda yang jelas di kala ini dan dalam minggu ini dolar dalam keadaan yang lemah. So bila indeks ini semakin merendah, ini bermakna dolar adalah lemah. So bila dolar lemah, currency utama yang akan terkesan untuk dia meningkat adalah currency euro. Kecilkan sikit. Euro, ini euro. Lihat euro. Euro akan mengalami peningkatan. Dia akan mengalami peningkatan, kita jelas. So bila kita buat comparison dia, benda ni akan berlawanan. So secara tidak langsung semua currency yang melibatkan dolar Amerika dengan kejatuhan indeks sebegini, dia juga akan drag lower mana-mana counter dolar yang terkesan seperti USD CAD, USD JPY, apalagi yang USD CHF, lagi apa yang depannya USD, semua dalam keadaan yang correlate terhadap currency yang berlawanan dengannya. So pandangan utama kita adalah terlihat pada dollar index, right? Kita kembali semula kepada kita punya jadual berkala. Okey. So andai kata tuan-tuan terbabas sekalipun tidak memahami apa yang dinyatakan oleh Jerome Powell, indeks tadi tu memadai untuk membantu kita. Sebab setiap kejatuhan dolar indeks itu memberi petanda dolar yang lemah. Itu jelas. Kesimpulannya, counter utama yang akan terkesan adalah counter euro. Bila indeks dolar Amerika jatuh, maka euro akan mendapat demand. Fahamkan betul-betul. Bila indeks Amerika jatuh, euro akan mendapat demand. So, ulang lagi kali yang ketiga. Bila indeks Amerika jatuh, euro akan mendapat demand ataupun di-bidder dan di-buy. Alright. So, ini sangat membantu kita sebenarnya, istilah indeks ini. Kejatuhan ini. Semua jatuh dan euro dalam meningkat. Alright. Itu satu perkara yang kita perlu jadikan asbab. Kenapa kita yakin dolar kuat, kenapa kita yakin dolar lemah untuk hari ini, atau untuk sepanjang minggu ini, atau untuk beberapa hari ini. Selama mana kita melihat tiada sebarang bentuk data berkala yang mendorong untuk mematahkan trend yang sedang berjalan sekarang. And then kita ada hari Selasa ni pula. Rabu 20 kita ada OC retail sales. Ni juga satu data yang mendukacitakan terhadap OC dollar. Dia menyusut yang agak tinggi, sedangkan previous sebelumnya dengan 17 ni hampir sekali ganda dia punya shortages. So ini sebenarnya akan melemahkan OC dollar seketika pada saat itu. Dan sesiapa yang dalam keadaan yang melihat potensi ini, movement ini dalam tempoh awal pagi tadi, dia dalam keadaan yang membantu dolar OC untuk jatuh. Tetapi selama mana tidak memberi rangsangan kepada indeks Amerika ni, bermakna dolar indeks Amerika yang dalam keadaan kita nampak ini adalah satu panduan penting. Jika dolar semakin lemah daripada OC juga sukar untuk jatuh. OC juga sukar untuk jatuh. Kena ingat. Walaupun sepatutnya OC jatuh, tetapi indeks dolar sangat lemah daripada OC, lebih rendah. Maknanya lebih kurang sangat mendapat kekuatan. So kejatuhan OC tidak akan dalam keadaan yang terlalu besar. Sebaliknya hanya lebih kepada stagnancy dan perlahan-lahan untuk rebound sedikit demi sedikit. Sebab dolar terlalu lemah di saat ini. Alright. Kemudian kita tengok kepada istilah pound sterling. Alright. Andrew Bailey ialah satu governor yang saya bagi tahu sebelum ini terlalu ambitious, ambisinya tinggi. Dia yakin dengan dia punya tools dia untuk membantu UK untuk kembali cemerlang. So ini kita perlukan digesting apa sebenarnya yang Bailey nyatakan bagi membantu pound sterling. Adakah pound sterling dalam keadaan yang sesuai untuk kita beli, ataupun perlukan masa lagi untuk dia mendapatkan impak dari apa yang dinyatakan. So
Untuk setakat 3 hari ini daripada hari Isnin, hari Selasa dan hari Rabu, kebanyakan movement dipengaruhi oleh sentimen. Okey. Start pada hari Isnin tu memang Jeremy Powell ni kategori sentimen sentimen dan spekulasi. Sebab dia dalam bentuk ucapan digest dan hujah. Kan? G7 pula kita perlu lihat keseluruhan data apa yang dibincangkan untuk market bergerak. Dan kita ada lagi sekali untuk Federal Reserve sekali lagi membuat testifies ataupun pengakuan terhadap apa yang dibincangkan pada hari Isnin yang lalu. So ini juga berkait. So setakat ini saya melihat bahawa bila dengan keadaan indeks yang rendah sebegini, ini jelas memberi petanda bahawa tiada sebarang improvement yang disampaikan oleh Jeremy Powell. Sehinggalah macam saya jelaskan tadi, kita cuba memberi tumpuan kepada Jun 11 hari bulan, iaitu bulan 6 nanti, untuk melihat projection ekonomi daripada FOMC. So, oleh yang demikian, purata pergerakan dolar setakat ini adalah lemah. Ya, purata pergerakan dolar adalah lemah. Untuk 24 jam ini memang lemah dan kita tunggu besok bagaimana. Jika ada perkara yang boleh membantu dolar Amerika, kecuali ada satu nanti esok jam 9.45 malam. So this one is on PMI section. Kita tengok bacaan juga ada sedikit meningkat 37.5. Nanti kita ulas sebentar ya. And then kita ada Governor Low untuk speak. Ini Philip Low 10.30 pagi esok insya-Allah. Okey. Jika sebelum ini saya nyatakan bahawa saya minat mendengar RBNZ semalam di awal pagi, mereka kekal dengan rate dan tidak langsung ingin dalam tindakan untuk slash ataupun potong, apalagi untuk membincangkan ada potensi ke negative territory seperti mana JPY dan juga CHF jauh sekali. So mereka kekal dan konsisten untuk move forward, memberi rangsangan kepada NZD untuk lebih accelerate meningkat. Begitu juga dengan counter commodity AUD terkesan bersama-sama meningkat. Dan untuk mendapatkan peningkatan ini lebih solid ataupun lebih cemerlang, kita perlukan testimoni pula daripada Mr. Philip Low, Governor RBA ni, jam esok. Adakah dia menyokong tentang situasi komuniti ataupun OC memang ada sendiri dia punya baseline ataupun pandangan utama terhadap akan datang. Jadi setakat ini saya membuat satu keputusan jika saya masih meletakkan kekuatan komoditi jelas dinyatakan semasa RBNZ kemarin semalam bahawa mereka tiada sebarang bentuk ke arah negative territory, memang kita akan buy NZD di section komoditi. Secara tak langsung dia juga memberi satu panduan bahawa AUD juga dalam keadaan yang hampir sama, dan kita kembali kepada central banknya juga benda yang sama, kan, still on the top. So the best rate in the world sekarang lah AUD, CAD dan New Zealand dollars. Alright, so di sini juga pada saya lebih kepada digesting dan move on forward, bukannya downward, forward untuk lebih atas. Alright, and then kita kepada jam 3 suku sebelah petangnya insyaAllah. Sebelah petangnya kita ada Euro, kita ada PMI service, kita perkhidmatan section purchasing market index. Bacaannya sebelum ni amat dasar. Dia bukan dahsyat, dasar. Sangat kecil tuan-tuan, 10.2, bacaan yang sangat kecil. And then dijangka meningkat 100% ataupun 130% kepada 27.9 point. Dan apa yang saya lihat tentang euro setakat ini, jika dilihat daripada section index sekarang ini, dia adalah lebih baik daripada American dollar. Kita tengok euro sekejap. Dia lebih baik pada dolar, sangat baik. Dan potensi untuk euro adalah ke arah sasaran mencabar resisten yang ini. Average kita ambil average 1.1015 ni, zon yang ini adalah potensinya sangat tinggi untuk dicecah dan berkemungkinan ditembusi untuk mencabar situasi yang kedua, iaitu 1.1030 zon yang ini, dan seterusnya zon yang ini. So dua peringkat zon yang euro perlu tembus supaya dia lebih jelas buyer mendominasi untuk lebih tinggi sehingga ke paras yang 118 dan mungkin 134 di atas semula. Alright.
Itu cara bagaimana kita melihat impak dan kesan kelemahan dolar indeks yang sedang berlaku. Oleh yang demikian, tentang PMI yang kita cuba hadapi esok di sebelah jam 3 suku petang, bacaan ini masih lagi bacaan yang masih positif. Walaupun dia bukan dalam bacaan yang kuat, tetapi kategorinya positif. Ada kesan jika PMI ini berjaya beat kepada mungkin 30.0 seperti bawah 39, contoh 37, automatically euro akan dapat demand. Dia akan dibeli. Walaupun bukan dalam keadaan yang spike, dalam keadaan yang keras atau dalam keadaan yang besar nilainya, tapi dia mendapat bidaan. Selama mana dolar indeks semakin rendah ataupun tidak mampu untuk rebound. Jelas kat situ. Alright? Then jika bacaan itu katalah menyusut daripada 27 mungkin dia jadi 26 macam yang bawah ni, atau tiba-tiba dia lagi rendah patah balik pergi 16, maka euro akan dalam keadaan yang struggle untuk jatuh. Dia akan jatuh tetapi struggle. Ini dipanggil sebagai risk on. Kalau dia meningkat risk on, risk off. Kalau dia jatuh dia akan jadi risk on. Macam ni Okey, ini adalah kumpulan risk on untuk euro. Okey, kenapa saya katakan begitu risk on? Saya bagi contoh. This is first resistance yang dia dah tembus. Okey, dan dia berjaya untuk lebih stable berada melepasi paras resistance yang pertama iaitu 10973 dan sekarang adalah 0992 dengan purata perbezaannya lebih kurang 21 hingga 23 pips. Sekarang dah mula nak merah Maknanya ada seller berada di sini. Ini namanya risk on. Ini yang cuba untuk kita tengok momentum. Adakah jadual pada 3 suku petang esok ini mampu memberi satu impak positif, walaupun kecil kata 39. If dia berjaya hit melepasi paras 50 atau 51 ke atas, automatically euro will be full power blast untuk dibeli. Alright. Tapi jika dia mengecut ataupun menguncup result dia seperti 26 ke bawah, maka dia akan descending rally. Namun rally jatuhannya tidak terlalu kuat disebabkan indeks dolar sangat lemah sekarang. Dolar yang sebenarnya pressure, bukan euro. Dolar. Alright. And then kita ada 3.5. Selepas 5 minit selepas itu serentak akan terbit. Masih lagi production produk purchasing market index PMI. Yang ini bagi kategori services dan manufacturing bagi sektor Germany. Yang tadi tu Perancis, ni Germany. Germany adalah negara yang paling kaya di Eurobloc. Germany juga adalah negara yang paling banyak membantu menjana flow ekonomi kepada kesatuan Eropah. Dia adalah king di benua Eropah. Hitler, Hydra kata nama mereka. Tu bisik tu. Slow sikit. Okey. Apa yang diperlukan masih lagi dalam kumpulan positif terhadap previous. Namun kumpulan 39 dan 26 ini, saya ambil puratanya, saya masih meletakkan ini bacaannya lemah. Masih kategori bacaannya lemah. Tetapi dia lebih baik daripada yang paling lemah. Setidak-tidaknya memberi rangsangan sedikit untuk euro stabilize. Jika dia menghasilkan bacaan yang above the expectation ataupun stagnancy. Stagnancy dia akan rally down. Dia mesti above the expectation, melepasi sasaran jangkauan 40, 41 dan seterusnya. Dia tidak boleh 39.3, sini pun 39.3, tak boleh. Walaupun nampak bagus, tetapi itu adalah passive impact. Begitu juga dengan section yang bawah bagi sektor services perkhidmatan pun sama. Perlukan above the expectation, mungkin jadi 39, 26 mungkin jadi 27. Ada peningkatan, walaupun sedikit ada peningkatan, sedikit sebanyak dia akan melimitkan kejatuhan euro dan berada dalam keadaan yang stagnancy. Dan dia akan menunggu untuk kategori Wall Street selepas itu pada jam 9.45 malam. Masih lagi section PMI, tapi section manufacturing, section pembuatan di Amerika ni banyak kilang buat kapal terbang, buat basikal, buat perut nasi, contoh buat kasut dan sebagainya lah. Okey.
Tapi industri lah. Okay, jangan salah faham. Kasut industri ke boy? 37.5. Sedikit saja ada peningkatan sasaran berbanding 36.1. Alright, even though dia punya forecast ni mungkin kita lihat tidak terlalu jauh seperti mana Eropah, sekali ganda. Ini tak sekali ganda, atas ni sekali ganda. Tetapi hanya dibezakan dengan lebih kurang 1 point. So, kita tak akan mengharapkan satu bacaan yang wow factor. All we need to do is above the expectation. Enough untuk sedikit untuk support jatuhan dolar agar terhenti atau dalam keadaannya ranging area. Namun jika dia publish macam ni daripada 37 turun balik 36, enough untuk drop that beautiful the dollar semakin rendah. So emas akan semakin tinggi, dolar index akan semakin jatuh, apa lagi, euro akan semakin terbang, AUD akan semakin mendaki, UCAD akan semakin rendah daripada harga sekarang. UCAD paling mencuri perhatian saya a week and a few days ini. Sangat menarik trade UCAD ini, seronok because dalam segi SOP disiplin CSP dia within the range. Bila dia within the range, dia adalah satu pembelajaran pada kita yang sangat-sangat efektif. Macam saya mengajar, kalau kita dapat satu trend dalam within the range, ini bermakna kita akan dapat belajar kedudukan supply and demand, support and resistance dalam range yang berpada dan lebih mudah untuk kita faham. Itu advantage-nya. So CSP akan terbentuk dalam range yang sama, lagi memudahkan kita scalper. Sangat baik untuk as a scalper. Betul saya cakap, insyaAllah. Saya sendirilah, orang lain saya tak tahu. Tapi pemandu lah, dia membantu kita. Itu peluang sebenarnya. Alright, kalau kita tengok sekejap di UCAD, nampak dia jatuh terus jatuh. Itu dalam segi inilah, carta lah. Tengok kenapa saya kata within the range itu menarik. Within the range itu menarik. Perhatikan betul-betul, dia bergerak dalam range yang sama. 1, 2, 3, ni sama. Okey, ini dia buat double top. Double top. Sebab double top bagi disiplinnya adalah untuk jatuh. Dan bila dia jatuh di sini, di sebelumnya ini dia dah buat double bottom. 1, 2. Apa disiplin double bottom untuk low double bottom adalah untuk mematahkan ataupun untuk retracement semula. Kan dia naik balik. Kemudian dia buat satu low, dia naik lagi satu top. So 1, 2, 3. And then dia buat lagi satu low di bawah dan dia pergi upper level, upper wave yang seterusnya. Masih lagi dalam range 1, 2 dan 3. Dia tidak berubah. Ini namanya range. Okay? As a learner, setelah kita belajar, ini adalah satu disiplin yang sangat baik untuk kita memahami di mana support, di mana resistance, di mana entry, di mana TP, di mana stop and loss. Semua ada kat sini. Setiap kenaikan wave, katalah ni wave 1, 2, 3, 4. Tak lepas 5, patah balik 1, lepas tu pergi 2. Okey, ni 1, ni 2. Lepas 2 dia pergi apa? Dia akan pergi 3. 3-nya di mana? 3-nya kena cari. 3-nya sama ada di sini ni. Sasaran kita di sini. Support yang menjadi resistant. Ni akan jadi wave 3 sasarannya. Dia kalau disiplin MA, dia akan tengok, wow, it's touching the moving average and it's unsuccessful. This means what? It's going to be retraced again and then it will be falling down. So dia akan kejar balik bagi wave yang ke seterusnya, yang bawah ini pula. Inilah sebagai TP bagi mereka yang re-entry. Kata Cik Lan. Cik Lan siapa? Alah, Cik Ajelan. Ni re-entry. Ni namanya market hilang volume. Re-entry. Ya tuan-tuan, saya akan meletakkan layer saya di sini. Atau Hazlan. Bukan ketuk dia. Padan muka dia. So, tidak banyak perbezaan jika mereka memahami sedikit, bukan banyak, sedikit panduan di manakah zon-zon yang kita akan pilih harga. As a fundamental analysis, kita dah tahu, capacity indicator memberi maklum malas begini. Alright. On terms of carta pula, begini harga tinggi dan harga rendah within the range. So, kita kembali semula kepada the whole parts terhadap apa saja counter yang tuan-tuan pilih. Once you are
mendapat satu kefahaman sedikit sebanyak tentang panduan-panduan setiap data yang diterbitkan ini, dia memberi peluang untuk kita memilih kaunter apa yang bersesuaian dan kita implementkan kefahaman masuk harga ataupun keluar daripada pasaran, ya, ataupun take profit ataupun exit the market menjadi mudah. Sekurang-kurangnya mudah. Tapi di mana harga sebenar, kita perlu lebih mendalam bagi melihat harga. There's no one perfect, but the discipline ataupun the method untuk diguna pakai itu commonly, yes, that's the way it is. Alamak, macam take that pula cakap ni. Wah. Okay, tuan-tuan. And then kita kembali semula kepada jadual kita. Selesai hari Khamis ni, kita tahu kita dah sampai daripada jam 10:45, kita pergi hari Jumaat. Okay, Jumaat tu bila? Jumaat tu adalah masuk hari yang ke-30 Ramadan. Kan? Dah masuk 30 Ramadan. Dah nak raya kita. Itulah dia. Hari Sabtu dah masuk 1:30. Maka siangnya adalah 1 Syawal. Hampir 1 Syawal, right? Okay, kita ada Chair Powell, masih lagi Jeremy Powell, mungkin kesinambungan seterusnya, dan saya galakkan jika agak kerap sebegini, seperti hari Isnin, kita dah keluar jam 7 pagi, kemudian semalam hari Selasa jam 10 malam, kan? Kemudian seterusnya dia keluar lagi sekali pada jam 2:30 pagi awal Jumaat nanti. Kita lihat apakah pointer-pointer yang beliau nyatakan bermula hari Isnin, kemudian hari Selasa dan hari Jumaat ini, ada tak kesinambungan dia. Jika dia ada kesinambungan, tuan-tuan tengok kedudukan indeks yang sekarang ni. Indeks dolar yang semakin lemah. Indeks yang semakin rendah jelas memberi petanda dolar adalah lemah. Dan bila dolar lemah melalui panduan indeks Amerika, ini bermakna counter yang paling sensitif mendapat demand setelah dolar mendapat oversupply. Ini dah kategori oversupply adalah counter Euro USD. So mereka yang trade Euro USD kena tengok USD Index sebagai panduan. Mereka yang trade USD JPY pun kena tengok USD Index sebagai panduan. Mereka yang trade USD CAD, ni USD JPY, USD CAD, CAD juga boleh melihat panduan ke USD Index. So this is yang kita letakkan sebagai counter utama lah. Walaupun kita tak trade USD Index, tak apa, tapi kita tengok dia sebagai panduan kita. So bila kita lihat kategori intraday, kita nampak bahawa situasi kejatuhan indeks ini sudah hampir rendah. This is the double bottom yang dia dah buat. 1, 2 dan dia tak tembus. Disiplin yang apa, tuan-tuan? Dah dapat cikgu ada 2 bottom. Apa bell bottom? Back bottom. Behind enemy line. Alright. Dia bukan mesti seluar gitu untuk bell bottom seluar. Alah. Nama-nama tu Ayo pak. Aisyah man. El Amir Paksu. Ikat dekat lutut. So dia akan retrace. So bila dia retrace, kita akan cari di mana harga seterusnya dan kita lihat wave-wave yang terbentuk. So ini memberi panduan. In terms of learning, pada saya, once kita dapat satu method double bottom, mudah untuk kita belajar seterusnya di panduan. Dan 1, 2, ini upper top. Ada double top di peringkat 1, peringkat 2 yang gagal dan dia akan jatuh semula dan dia naik balik dan sekarang dia jatuh. So katalah ini 1, 2, 3, 4, 5 habis, 1 balik. Nanti dia bawa yang ke wave kedua. Wave kedua dia akan kejar yang ini dulu. Ni. So kurang-kurangnya yang ini. Yang ini belum sempurna, tuan-tuan, sebab H4 kita belum habis. Sekarang jam 11, dia akan jam 2 pagi. So ini adalah candlestick yang sedang berjalan di mana clean and clear. Ini bukan follow me, bukan apa dipanggil soal lagi tu? Nivea Man, bukan. Ini clear. Yang Ronaldo tu. Clear. Di mana seller sangat-sangat mendominasi. Dan jika kita pecahkan lagi untuk memudahkan kefahaman kita, ini ada gaps. You can see the gaps here. It's been falling down, been filled up. Can you see that? Nampak tak, boy? Nampak? Yeah. So jangan pandang satu kat depan ni, dia pandanglah sini juga. Kawan sebelah apa jadi? Oh, dia dah tutup. So discipline gap is to fulfill the gaps. So yes, it's been fulfilled. Clean. That's why dia semakin jatuh.
Okey. Lagi apa lagi kita nampak? Adakah dia nak makin jatuh lagi ni? Dia dah tutup ni. Nak jatuh lagi. Dah tutup. Nak jatuh lagi. Dah tutup ni. Nak jatuh lagi. Bengong. Nak entry ke tak entry? Okey. Kena sempurnakan dia punya duration, iaitu setiap H4 memerlukan 4 jam perjalanan candle. Dan sekarang is 11 o'clock in the night, bukan in the morning, in the night. Alright, past morning. So sebelah 12, 1, 2. Jam 2 pagi barulah candle ini boleh kita muktamadkan whether dia reverse atau tidak. So jika dia nak reverse sampai mana, inilah dia sasaran dia. Ni nampak ni. Ni. Ini higher price, ini open price, ini lower price, dan shadow ni banyak lah. Siapa nak belajar higher lower price tu section lain, section beginner lain. Ini kita buat secara overview, clean. So adakah dia akan menjadi rendah? Rendahnya di mana? Rendahnya di sini. Ni sasaran kita yang ini, iaitu 9875. Untuk dia lebih rendah. So untuk dia pergi kepada 9875 macam ni pun dia memerlukan 26 pips atau average 27 pip. Kalau tuan-tuan trade $10 ada tak $260? Siapa nak bagi kali dengan 4 ada tak RM1,000? Ada tak boy? Tu satu pilihan duit sebenarnya. Nak tak? Nak je kau. Kalau tak yakin nak sampai mana, ambil wave yang sebelah seperti mana saya selalu kira. Tarik aja begini deh. Kat situ complete. Alamak, it's going to achieve 161.8. Di mana? Boy. Dekat mana? Nampak tak yang ini? Oh, okay. This is the start of the bullish engulf. Ping. Itu bahasa orang putih kata. Bullish engulf. Ping. And there's no other candles after him yang berjaya. Orang kata tu menewaskan. Dan inilah candle yang sedang mencabar. Okay? And when you start about this one, you can take all of this like this. Satu marking, a red, 68.93 average, and yes, it's held perfectly. Terduduk di atas line. Betul boy? Betul. So tuan-tuan, boleh yang demikian. Candle 4 jam, dia nak habis pukul 2. You ada lagi lebih kurang 3 jam. Lebih kurang berapa ya? 3 jam ya? Kita ambil rata ya? 3 jam. Jam 2 pagi. Sambil-sambil nak sahur kan. Malas-malas nak sahur pun mungkin makan keropok 2-3 keping. Tengok ini. Seketulnya aja kau punya bullish engulfing. Macam metode. Kau tak nampak berapa besar yang nak turun ni. Kau boleh tahan ke? Itu bahasa saya mengajar. Boleh tahan? Tak boleh tahan cikgu. Dia kecil. Ini besar. Besar tembak kecil. Macam boboy dengan saya sama besar. Besar boboy lah. Saya mana boleh tahan boboy. So boboy akan lebih rendah. Contoh ya boy, jangan marah. Tak apa. So ini akan semakin rendah. So kita bermakna sasaran kita untuk TP bagi dolar semakin rendah sehingga jam 2 pagi adalah pada paras 98.25. Dan ini adalah support yang sangat kuat setakat ini. Ini ada satu morning star yang belum pecah. Ini ada satu candle rebounds. Ini ada satu candle shadow yang rebounds. Bapaknya ada 1, 2, 3 candle yang dia perlu tewaskan baru dia akan semakin rendah. Tetapi sebelum dia mencecah harga-harga begini, ini memberi potensi bahawa dia akan semakin rendah. At least tuan-tuan ada potensi untuk dapat 9 pip, 10 pip. Jadilah boy, masih profit kan? Kan? Okey. Gitu. Betul. Angan-angan, tak apa. Okay, clear bab tu selesai. So kita kembali lagi. And then kita kecilkan sedikit. Alright brother. Kembali kepada kita ni. Okay, oleh yang demikian, walau kita dalam keadaan yang stres, tak dapat nak baca macam mana situasi makro data berkala ini berfungsi sepenuhnya, masih ada yang mungkin ragu-ragu atau blur-blur atau buat-buat blur atau memang blur-blur atau bla-bla-bla. Tengok saja result merah atau hijau, kemudian kembali kepada kaunter pilihan. Untuk yang situasi yang paling mudah, lihatlah panduan indeks Amerika ini. Dan bila indeks Amerika semakin rendah, kaunter yang akan terkesan paling utama, saya ulang banyak kali kat sini malam, saya ulang banyak kali sebab banyak orang tanya saya apa yang perlu saya jadikan panduan. Saya kata dollar index. Saya trade GBP, okay, CHF. My! Dahsyatnya kau punya kaunter. GBP, CHF. Wow.
Hebat. Tu kaunter-kaunter yang pelik lah kata orang. Tapi taklah pelik. Benda tu wujud. Pilihan dia lah. Okey? Sebab Bagi saya masih pelik ke? saya diam je lah. Saya kata tak salah. Kamu nak trade apa sekalipun. Apa sekalipun. Tiba-tiba saya tertanya satu soalan. Kamu tahu tak? Tak tahu? Memanglah. Sebelum tanya mana kamu tahu? Apakah mata wang yang paling kuat di dunia? Wow. Apa boy? Cuba jawab. Kalau kuat tu dia definisi dia stable ataupun exchange rate dia paling tinggi. Exchange rate dia besar. Then I would say euro. Tak. Tak Pound apa. sterling. Pound sterling. It's a good answer. Okay. Adakah anda yakin atau perkataan hayal? Saya yakin. Okey, pound sterling. Bukan. Alah, ada satu currency daripada Middle Eastern. Qatar Tak boleh Tok jawab lah. Nampaknya saya gagal memberikan jawapan. Adakah anda perkataan hayat? Saya perlu kata lain hayat. Hayat yang pertama. Bukan pound sterling. Okey. Tu yang pertama dari hayatnya bukan pound sterling. Itu je. Saya pilih untuk bawa pulang 100,000 dan sampai di sini saja. Okay. Hayat kedua. Berasal daripada Timur Tengah. Betul lah. Apa yang betul? Cikgu Faiz pernah ajar saya dulu. Dia kotor ke? Ada satu lagi yang negara tu dia refuse untuk bukan berdagang, buka macam open ekonomi kepada negara-negara dunia. Mereka berpandukan kepada harga minyak. Betul tak? Okey. Adakah anda yakin dan perkataan hayat seterusnya yang terakhir? Okay. Hayat ketiga. Okay. Dia berpandukan emas. Dia berpandukan emas. Jadi saya dah tak tahu apa jawapannya. Okey. Dan kamu melihat kepada Qatar tu boleh katakan betul. Memang betul. Tapi belum yang terkuat. Okey. Mata wang di pihak Timur Tengah tu betul. Qatar tu memang di kawasan-kawasan Timur Tengah. Jawapan dia Kuwait dinar. Kuwait dinar. Yes. Mereka berpandukan emas bukan berpandukan kepada minyak Maaf. Okey, selesai. Jadi bila saya tanya benda tu pada yang bertanya tadi, apa yang saya nak pedakan kat sini? So, dia pun jawab macam-macam lah, sama lah. Dia jawab American dollar, dia jawab JPY, dia jawab, tapi tak ada satu pun yang menyebut perkataan tentang dinar, tentang Middle East tak ada. Okay. So, saya kata bila kamu dah tahu yang kamu pilih tu salah, janganlah take counter pelik-pelik saya cakap. Itu je. Dia macam frust rasa dia. Alamak, pelik sangat ni tengok. Bukanlah pelik. Kan lebih mudah jika kamu dapatkan analisa yang common. Jadi kan lebih mudah membantu sebenarnya. Jangan kita seksa diri kita terhadap counter yang bukan-bukan. Kalau kita sendiri samar. Betul tak? Jadi saya kata, apa kata kamu kembali kepada American dollar. Peganglah indeks ini, insya-Allah membantu kamu untuk membuat pilihan dikala ia kuat dan dikala ia lemah, dan counter apa pilihan kedua yang selesa terhadap kesan lemah dan kuatnya indeks Amerika bila dia falling dan bila dia rising. Ini bukan the rise of the Skywalker, bukan. Itu bukan, itu kena jumpa Darth Maul nanti. Bukan Darth Vader, Darth Maul. Darth Vader buat apa? Nak makan pun susah, ngos. Jadi kesimpulannya pada malam ini, kita masih ada beberapa lagi kita habiskan. Monetary policy untuk JPY yang dijangka waktu Nikkei bertugas lah bekerja,
di antara jam 9 hingga kepada 4 petang. Ini perlukan digesting terhadap pilihan yang bersesuaian. Dan kemudian kita ada kaunter retail sales jam 2 petang. Dan untuk kaunter ini adalah kaunter pound sterling. Alright, pound sterling kita tahu agak kuat dia punya penyusutannya, agak kuat kan. Fokus ni negatif 5.1% dan dijangka sangat menyusut hampir kepada 200%. 207%. 15.8%, 207%. Sangat tinggi penyusutannya. Okey, jika kita lihat situasi UK sekarang ini, besok dijangka, tadi dah keluar news, UK akan melancarkan, pertama kalinya akan membuat pengumuman rasmi untuk mengkuarantinkan mereka-mereka yang suspek pandemik positif. Baru nak start buat kuarantin besok. Ush. Berapa lama tu? Yes. Dan bermula besok selama 14 hari. Dan di situ nanti kita akan nampak bahawa UK akan mengalami kesan malap sedikit lah, ataupun lembab sedikit pergerakan ekonomi dia. Pandemik punya hal. So ada setengah negara mungkin belum sepenuhnya dalam situasi lockdown. Macam Amerika, dia tak lockdown sangat kan, dia tak ada, masih lagi ego dengan cara macam tu. Bila inilah, macam saya ingat Donald Trump cakap, jika kita perlu membayar dengan 1 juta nyawa untuk membaik pulih ekonomi kita, maka kita kena bayar. Kepala otak dia bercampur. Itulah akibat memilih presiden yang tidak mempunyai common sense. Betul. Saya terkejut dia cakap macam tu. Komentator tu macam tercengang. Saya tertarik dengan satu tweet ni mengatakan presiden yang tiada empathy. Betul lah, saya boleh cakap. Dia kata sarcastic statement pada mereka yang seolah-olah membelakangkan dia atau tidak menyokong kerajaan yang dia pimpin bagi penuhnya America for America ni dalam kegemilangan, menolak apa yang mereka jalankan sekarang. Jika perlu bayar dengan nilai 1 juta nyawa, maka itulah bayarannya. Ya Allah. Gila. Memang dah 1 juta kan? Kematian di pandemik di New York paling teruk. Okay. Kalau next term masih lagi elected, saya pun tak tahulah nak cakap apa. No comment. Yalah, dia nak election bulan 11, 20 hari bulan 11. So kita tengok je lah macam mana. Dia bercakap dia lebih hebat daripada doktor. Dia lebih terror daripada saintis. Dia lebih segala-galanya lah. Tak ada yang tak lebih lah kat Donald Trump ni. Allah. Okey, so berbalik kepada pound ini, inilah satu bacaan yang agak tinggi. Jika dia mencatat bacaan yang menyusut, agak bernafas lah pound sterling untuk tidak terlalu kerap di kejatuhannya. Malahan dia akan sedikit relate meningkat sedikit kan, kira mana indeks semakin rendah. Dan nyam. Dan kalau kita tengok kedudukan GBP sendiri pun setakat ini most of all ni dalam keadaan yang sideways. Peningkatan ni dalam keadaan sideways. Dan sini secara intraday hari ni, untuk 24 jam hari ni di H1 ini nampak. So ini harga yang perlu dia tewaskan esok jika retail sales itu mendukacitakan. Inilah harga dia. 12206 atau 12200 lah, cincai bocai lah. Ni. Jika worst dia punya result. Alright. Dan jika dilihat secara intraday juga, ia sedang dalam keadaan yang struggle untuk meningkat. So it mean market sekarang melihat bahawa kelemahan dolar gagal menjatuhkan the correlation currency sekarang. Ini kesan dia. So ini kita dah dapat support untuk GBP USD esok. Adakah tuan-tuan bersedia? Kembali kepada data kita terakhir. Monetary policy meeting accounts. Ini kita perlukan digesting lah. Sekarang hari Jumaat. Kembali tuan-tuan, saya lebih menggalakkan biar ada flow untuk policy meeting ni, sebab bukan semua orang akan memahami, dan even though mostly analisis pun perlu menunggu
dia punya komen dan juga dia punya teks untuk dipublish. Minit ini dibincangkan, baru kita akan nampak hala tuju ECB. Okey, bila dilihat secara purata kedudukan ni sekarang ini euro, yang sekarang acceleration sedang meningkat ini jelas menampakkan bahawa yes, dia dalam keadaan membina semakin dibida. So the potensi untuk melepasi para 10-15 ini yang hanya memerlukan lebih kurang 25 pip sahaja ni, insya-Allah dalam test run. Dan jika dia berjaya hit and then dia above daripada paras harga yang resistant ini bermakna euro akan semakin mendongak ke langit. Nampak tu, dia nak kejar yang ini, dia belum berjaya kejar, baru inilah satu-satunya candle untuk 24 jam ini yang akan cuba menewaskan candle pada tarikh 1/5 hari pekerja. Sekarang hari berbulan, sekarang ni 15 maknanya 19 hari boy ya. It takes 19 days untuk dia cabar, baru dia nak cabar, nak challenge yang ni. Kita besarkan sikit ni, ni yang saya tunjuk ni, yang ni seketul dia nak cabar, dan sekarang dia sudah hampir. Once dia berjaya break away, maka dia akan ke atas sini pula, dan inilah satu permulaan bearish engulfing yang perlu ditewaskan oleh euro US dollars. Masih gagal, maka sideway ni akan mengalami satu retracement price kepada paras harga 1080 semula, iaitu penjarakan di antara 211 pip. Dan ini it takes time. Dan bila dilihat kategori weekly, yes, situasi ini adalah situasi support yang sangat kuat bawah ni. Enggak ada yang boleh mematahkannya dulu sekarang ini, bah. Terus-terusan dia berada di atas gitu. Langsung di peringkat bulanannya itu dia sudah membina kekuatan yang hanya memerlukan lebih kurang 7 hari atau lebih kurang 10 hari dari sekarang, iaitu 1 Syawal. Nanti kita tengok dekat mana candle ni. 1 Syawal tuan-tuan, jangan lupa. Syawal dia apa boy? Hari Ahad 1 Syawal. Salah. 1 Jun. 1 Jun ya Isnin. Hari Isnin ni kita buka kaunter, kita tengok adakah dia hijau terus atau dia patah balik merah. Kerana yang ini adalah candle yang tak tentu arah. Sama panjang, sama pendek, sama kontot. Nak ke atas tak lepas, nak ke bawah tak lepas. Kat situ je pusing-pusing. Nampak ni. Candle bulanan. So kita boleh melihat bahawa rangkuman terhadap euro USD, movement dia is in this circle. Kita just tutup sedikit. Tools salah. Yeah, in this circle. Ni paling tinggi, ni paling rendah. Inilah circle euro. Nak kejar yang ini, jauh sikit bang. Lambat sikit. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, itulah dia. Biru semua. Wah, ini dalam zon boleh menjual ni. Jadi yang demikian setakat itu daripada saya. Kita dah lihat untuk keseluruhan analisis pada malam ini. Terlajak 6 minit, kita marah dengan penaja sebab tak boleh nak bayar lebih. Kita berhenti sekarang lah. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Aidul Fitri Mubarak 1441 Hijrah 2020 Masihi. Maaf lahir dan batin. Salah silap saya pada semua dan keluarga saya, juga semua rakan-rakan saya, jiran-jiran saya, sehingga semua kru-kru daripada CTC yang bersama-sama dengan saya sehingga ke saat ini, daripada saya mula hingga sekarang, dengan ucapan maafkan kami, ampuni kami salah silap kami, keterlanjuran khilafan kami, doakan kami, dan kami juga mendoakan tuan-tuan semua untuk kita bersama mendapat kebahagiaan dunia akhirat dan diampunkan segala dosa dengan penuh keberkahan hidup dunia dan juga akhirat. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Kembali kepada Boy CTC. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Yun atas perkongsian ilmu yang sangat padat untuk malam ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menyertai kita dalam segmen live kita pada malam ini. Jadi, maka itu adalah segmen terakhir untuk slot Education Forex kita sebelum kita bercuti selama seminggu
bermula minggu hadapan lah, sempena Hari Raya Aidilfitri. Jadi ini juga merupakan segmen terakhir di mana saya menjadi host kepada segmen-segmen CTC. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada bos memberi peluang kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan sokongan. Jadi selepas raya nanti kita akan kembali ke konti bersama dengan DJ Pak Su, insya-Allah. Jadi sekali lagi di kesempatan ini kami di CTC FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada para followers, para penonton dan para pendengar CTC FM. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tersayang, insya-Allah. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.